Okey, kita sambung ke chapter 7, Survey Estate dan Sistem Kedudukan Global. Okey, sebagai pengenalan, survey ataupun ukur adalah seni dan sains yang dapat menentukan kedudukan tepat di antara dua titik jarak. Okey, kalau di estate sekarang ni banyak kaedah-kaedah jenis survey yang digunakan, sama ada manual ataupun secara auto. Okey, jenis-jenis survey yang sering kali kita gunakan. Okey, yang pertama, survey kawasan sempadan, okey, untuk menentukan sempadan dan pemilikan tanah secara fizikal. Survey asas fizikal dan juga survey untuk topografi. Sesuatu kawasan yang hendak dibuka atau new development, selalunya tugas surveyor akan melakukan survey untuk persempadanan antara kawasan estate yang nak dibangunkan dan kawasan mana hutan ataupun yang tidak terlibat dalam new development. Okey, survey menggunakan peralatan. Kalau dulu survey ataupun ukuran, kita selalu menggunakan alat. Okey, alat yang utama yang sering kali kita gunakan adalah theodolite, di mana ia mempunyai kaki tripod segitiga untuk kita menentukan ukuran jarak persempadanan antara kawasan A ataupun kawasan B. Okey, di mana alat ini digunakan untuk mengukur sudut, okey, melintang, menegak berserta 3 sudut dari satu titik ke satu titik yang kita namakan benchmark. Okey, tetapi segalanya berubah, di mana saat ini banyak estate dan company makin lama makin didedahkan dengan dunia maju, teknologi yang maju. Maka kaedah survey lebih menggunakan sistem GPS ataupun kita kenali sebagai Global Positioning System, di mana kita menggunakan satelit. Okey, satelit. Kaedah GPS adalah digunakan mulanya dalam bidang ketenteraan, digunakan untuk membuat intipan di kawasan-kawasan strategik yang sukar dicapai, yang sukar untuk dilalui. Okey, di mana pihak tentera menggunakan sistem GPS untuk memantau kawasan, dan sehingga kini sistem tersebut dikomersialkan menjadi satu trend, digunakan mana-mana syarikat ataupun digunakan sendiri oleh mana-mana badan-badan yang menggunakan khidmat ukur dan tanah. Okey, di mana GPS adalah yang paling canggih dengan menggunakan sistem satelit, seperti mana yang saya beritahu tuan-tuan. Okey, di mana penentu lokasi berdasarkan gugusan kira-kira 24 satelit yang digunakan untuk mengelilingi bumi pada ketinggian 11,000 batu. Okay. Berbilion-bilion dolar dilaburkan untuk mencipta teknologi untuk kegunaan seperti mana yang saya sebutkan awal tadi dalam bidang ketenteraan pada mulanya. Okey, GPS juga digunakan sebagai sistem menentukan kedudukan sejagat, sistem penentuan kedudukan kawasan dan sebagainya.
GPS juga tuan-tuan merupakan satu-satunya sistem pandu arah satelit yang berfungsi sehingga ke hari ini, yang melibatkan banyak bidang, terutamanya bidang pandu arah, bidang penerbangan, lautan dan sebagainya. Okey, di mana semuanya memerlukan peralatan GPS untuk menentukan kedudukan, altitude, longitude dan sebagainya. Okey, juga bergantung kepada rangkuman, okey, keluasan GPS yang digunakan, okey, mengikut sektor-sektor tertentu. Okey, dan akhir-akhir ini juga keberhasilan daripada sistem GPS juga diguna pakai dalam sektor yang kita sekarang ini, iaitu perdagangan ataupun pertanian. Tak kurang juga digunakan dalam bidang perikanan dan sebagainya, untuk sebagai alat panduan mengawal dan memastikan, okey, kedudukan serta mendapat info-info terkini atau data terkini daripada bidang sektor yang diguna pakai sekarang ini. Okey, GPS kalau dulu berasingan diguna pakai, sekarang ini dimuat turun di handphone kita sendiri pun ada, dan malah kenderaan yang diguna pakai sekarang ini juga dibekalkan sistem GPS, tuan-tuan. Malah ada juga sistem GPS diinstal sendiri secara berasingan. Ada juga kenderaan yang terkini memang telah disambung sistem GPS-nya. Okey, beberapa syarikat agensi perdagangan, untuk tuan-tuan saya beritahu, telah mengeksploitasikan kelebihan yang ada pada sistem GPS. Contohnya syarikat-syarikat yang besar seperti KLK, Samdabi, okey, kumpulan-kumpulan Samling, kalau di Sarawak, Selcraft, Felda, masing-masing menggunakan sistem GPS untuk menentukan kedudukan lebih tepat lagi, mengumpul data-data untuk simpanan syarikat dan estate-estate itu sendiri. Pemetaan yang tepat untuk estate, penentuan bentuk ke bumi ataupun topografi, ukur panjang jalan, teres, semua boleh diguna pakai dengan menggunakan sistem GPS. Selain daripada pemetaan, memasukkan data-data seperti jalan, parit, jambatan, dan juga bagaimana GPS menentukan lokasi berasaskan teknologi satelit seperti yang kita sentuh awal tadi, mengira jarak antara penerima dan kedudukan. Okey, 3 atau lebih satelit yang diguna pakai, okey, untuk menentukan lebih tepat lagi kedudukan satu-satu tempat. Dan juga boleh sistem GPS juga boleh menyimpan, okey, data-data sejarah estate yang akan diguna pakai di masa akan datang, okey, di mana pemetaan seperti yang saya sebutkan awal tadi, pemetaan jenis-jenis tanaman, umur pokok, jenis-jenis tanah, okey, serangan perosak, pembajaan dan sebagainya, semua boleh diadaptasikan dalam sistem GPS dalam data tersebut. Di mana kaedah terkini kita sering kali dengar drone sering kali diguna pakai untuk pemetaan, ukuran dan mengambil data-data dari atas, kedudukan atas. Okey, ialah kemajuan teknologi yang terkini. Siapa tahu di masa akan datang teknologi yang diguna pakai
lebih canggih, di mana segala data akan disimpan terus kepada handphone, ataupun mungkin telah ada sistem PNPM, di mana sistem yang diguna pakai untuk menyimpan data-data pada handphone, untuk dimuat turun segala data sejarah, umur sesuatu pokok kawasan, dan peta estate juga boleh disimpan. Okay. Sebab nowadays company sanggup invest untuk mendapat data yang lebih accurate, yang boleh disimpan sehingga 10-20 tahun data. Kerana umumnya industri sawit ini kita akan mengadakan setiap replanting mengikut standard operating procedure company masing-masing 20 ke 25 tahun untuk kita buat circle, untuk kita buat replanting. Jadi semua data yang sedia ada sebelum ini boleh diguna pakai untuk di masa akan datang. Okey, tuan-tuan sendiri tahu data harus disimpan 5, 6, 7, 8 tahun, 9 tahun sebagai ukuran penanda aras untuk generasi akan datang membuat bajet operasi mereka, menentukan kos yang diguna pakai, membuat perbandingan harga, sebuah harga dan sebagainya. Jadi di situ sedikit sebanyak data atau fungsi aplikasi yang kita sering sebut GPS ataupun Global Positioning System yang diguna pakai. Okey, selepas ini kita akan ke tajuk seterusnya. Sekian untuk chapter 7.